أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru, saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita, dan syukur alhamdulillah pada pagi ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bagi edisi Isnin 11 hari bulan Januari 2021 bersama dengan 27 Jamadil Awal 1442 Hijri, dan tajuk yang cukup menarik yang akan kita bicarakan, yang akan kita diskusikan pada pagi ini, iaitu akhlak umat terbaik. Siapa mereka itu dan mengapa mereka digelar sebagai umat terbaik, insya-Allah kita akan bicarakan dalam Samudra Ilmu kurang lebih 2 jam. Pada pagi ini kita bawakan ke studio yang berbahagia Ustaz Halim Din. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat lagi? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ceria nampak hari ini. Rindu kat Ustaz. Alhamdulillah hari ini dapat juga digandingkan bersama. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini Ustaz, semestinya kepada para penonton dan juga yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 88 1677, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita bersiaran juga serentak menerusi TV3 dan TV9. Bagi yang menonton menerusi TV3, kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan untuk statistik awal Ustaz, boleh kita kongsikan dengan para penonton statistik terkini COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM. Jumlah kes baru dicatatkan 2,433 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 135,992. Manakala bagi kematian baru juga 9 kematian dicatatkan, menjadikan jumlah kematian keseluruhan 551 kes, dan jumlah kes sembuh baru 1,277, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 108,109 kes. Kita, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, kita masih lagi berjuang dengan pandemik COVID-19, dan saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia khususnya untuk sama-sama kita terus mendoakan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita dan terus kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dan kekuatan kepada kita. Juga tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang diuji menjadi mangsa banjir Ustaz. Kita doakan supaya mereka berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh pihak kerajaan, dan kita mendoakan agar mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan juga ketabahan atas musibah yang menimpa Ustaz, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan baiklah Ustaz, sekiranya tidak perlu saya berbicara panjang, banyak yang akan kita kongsikan untuk topik pada pagi ini, akhlak umat yang terbaik. Jadi saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Dipersilakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Anas yang menjadi moderator pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, yang kita akan bincangkan pada pagi ini, tuan-tuan, tajuk yang cukup menarik, tajuk yang cukup penting di dalam hidup bersyariat. Itu yang berkaitan dengan akhlak umat manusia dan juga bagaimana yang disebut sebagai definisi khair ummah. Akhlak manusia, akhirnya mereka itu menjadi sebagai satu kumpulan golongan yang boleh memberi satu contoh kehidupan yang terbaik ke atas umat yang lain. Maka sebab itulah, tuan-tuan dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah menyatakan di situ kuntum. Di sini ulama tafsir menyatakan siapa itu kuntum, ya Da'i, tuan-tuan sekalian. Kuntum itu kamu, maknanya kamu adalah umat Islam yang ada hari ini yang seramai-ramainya. Dan Allah sebut kuntum khair ummah, kamu umat Islam yang ramai tadi, khair ummah, adalah umat yang terbaik, kata Allah. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan bagi umat manusia pula. Dan ciri mereka yang terbaik itu, kata Allah, tuan-tuan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mereka memberi peringatan, juga mereka mencegah daripada berlakunya perkara maksiat, kerosakan, kefasadan. Dan endingnya, akhirnya Allah sebut tu'minuna billah. Mereka itulah orang yang beriman kepada Allah. Muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar. Tertarik kita dengan satu ayat surah Ali Imran ayat yang ke-110. Kita cukup berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Kenapa, tuan-tuan? Pertamanya, Allah pilih kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah. Tetapi tidak sempurna iman tersebut. Kenapa? Di antaranya perlu direnungi. Iman itu hasilnya bila dilakukan perkara-perkara ibadah, maka daripada ibadah itu menatijahkan nampak suatu bentuk akhlak yang cukup hebat, akhlak yang cukup dipuja, akhlak yang agung. Inilah yang dibawa oleh seorang manusia, tidak lain tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21, bukan surah Ar-Rum. Bila Allah menyebut sesungguhnya bagi kamu, pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, maknanya contoh ikutan yang terbaik. Allah declare manusia, Allah isytihar manusia yang akhlak yang terbaik, yang menjadi sebagai qudwatuna, contoh ikutan kita semua, tak lain tak bukan. Itulah akhlak seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sekali lagi Da'i, Allah sebut di situ bagi orang yang bagaimana? Orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah di akhir akhirat dan orang yang banyak mengingati Allah. Jadi kita boleh simpulkan Da'i, ya, tuan-tuan sekalian, bagaimana Allah menyebut tadi orang yang beriman, orang yang meyakini kepada Allah, Rasul, ya, Al-Quran, malaikat, begitu juga hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Maka orang ni orang yang banyak mengingati Allah, dan sekaligus mereka akan mengambil tauladan contoh ikutannya tak lain tak bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak ambil daripada
orang-orang yang selain daripada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat ketika mana Nabi berada di atas mimbar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nas khairun?" Siapa mereka yang terbaik, mereka yang hebat akhlaknya, ya Rasulullah? Qala, Nabi jawab, tuan-tuan sekalian, apa kata Nabi? Yang pertama Nabi kata, aqra'uhum, yang pertamanya mereka membaca Quran dan paling menghafal Quran naik. Ini pagi-pagi ni, ya, kita yang dah menjadi kebiasaan, kita bangun pagi, kemudian tahajud, kemudian kita qiyamul lail, solat malam dan sebagainya, dan Quran umpamanya. Sebelum subuh lagi dah pegang Quran. Kemudian ada yang amalkan selepas daripada subuh baca Quran lagi. Kenapa kita nak ambil suatu, orang kata apa, dia punya spirit spiritual. Bila mana kita baca Quran, dia nak absorb, dia nak meresap da'i. Kita punya apa dia? Kita punya kehidupan harian daripada Al-Quran itu akan membentuk daripada kalam kalimah yang dibercakap nanti kalam yang baik. Kemudian telinga pendengaran yang baik. Lidahnya lidah yang baik. Sehinggalah keseluruhan tubuh badan. Maka Quran. Ini sebab Nabi kata orang yang qara'u humul Quran. Mereka yang membaca Quran dan banyak menghafal Al-Quran. Baik, kemudian yang keduanya, orang yang baik itu kata Nabi, manusia yang terbaik adalah disebut wa atqahum lillah. Orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang al-khawf minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'ah bil qalil, wal isti'dadu li yaumil akhir. Maka takwa kata Sayyidina Ali, orang yang takut kepada Allah, orang yang beramal dengan apa yang Allah perintah daripada Quran. Yang ketiga, orang yang qanaah, yang cukup dengan rezeki yang sedikit. Kemudian yang keempat, dia ada persiapan untuk hari akhirat. Maka itu disebut sebagai takwa. Yang ketiga, iaitu Nabi kata orang yang terbaik, ini wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum anil munkar. Yang ketiga, Nabi kata orang yang menyeru kepada kebaikan. Menyeru ni kita ambil daripada dakwah. Da'a, ya, disebut da'a dakwatan. Da'a yad'u dakwatan. Apa maksud da'a yad'u dakwatan? Yakni menyeru, mengajak. Kalau kata call pun boleh kita panggil call, maknanya mengajak, memanggil. Kemudian kita kata preaching pun juga, ya, kita menyeru, yang kita mengajak. Jadi disebut sebagai dakwah, ertinya kita menyeru. Maka menyeru tadi menyeru ke arah kebaikan, dan pasangan dia yang disebut, ya, hendaklah kita mencegah sesuatu kemungkaran yang berlaku. Kalau kita tengok dalam kehidupan kita, banyak berpasang-pasangan, laki perempuan, dunia akhirat, apa lagi, syurga neraka, pahala dosa, kemudian ada langit ada bumi, kemudian disebut, bila disebut amar ma'ruf, maka dia mesti juga nahi mungkar. Tak boleh amar ma'ruf je, pasangan dia. Kan itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sesungguhnya al-amru bil ma'ruf, kemudian wan nahyu anil munkar. Dua benda ni terlalu banyak dalil di dalam Quran dan dalam hadis kata Imam An-Nawawi. Maka sudah tentulah menjadi suatu kewajipan setiap orang yang beriman melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dia tak jadi amar ma'ruf nahi munkar dia tak buat. Dia buat amar ma'ruf nahi munkar tinggal, ataupun nahi munkar tapi amar ma'ruf tak buat. Jadi ulama membahaskan tuan-tuan sekalian, amar ma'ruf nahi munkar yang pertama untuk dilaksanakan pada diri. Pada diri dulu. Ini wajib. Jumhur, ya, ulama menyatakan bahawa amar ma'ruf nahi munkar mesti pada diri dulu. Kalau kita nak suruh orang buat baik, umpama da'i, kita ialah macam da'i orang kata da'i ni pendakwah, maknanya menyampai, menyeru. Mad'u sasaran dakwah kita. So bila kita nak dakwah da'i, ialah ilmu tu dah tentu dah. Kemudian persiapan diri kita da'i. Kita nak kata sempurna baru kita nak berdakwah, tidak. Tapi kita terus berdakwah
Cuma kita kena seiring, ya, sejalan gitu. Bila dalam masa kita berdakwah, kita pun diri kita juga. Jangan kita ittaqullah, khutbah Jumaat, ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah, ati'ullah. Tapi diri kita, Allah, ini yang kita takut. Waliyahzubillah. Kita takut ni. Saya dai ni yang bercakap banyak ni. Belum tentu kita ni yang bercakap banyak ni yang bercakap tentang kebaikan, menyeru kebaikan. Takut orang yang dengar dan mereka tu lagi awal da'inya. Maknanya mereka dengar lagi cepat mereka amalkan, terasa tersentak. Kita belum tentu lagi. Itu kita takut. Tapi ingat, maknanya biar kita berdakwah sampai kita alim. Jangan tunggu alim baru kita berdakwah. Itu maknanya kita nampak ilmu tu penting untuk berdakwah. Bila mana kita ada ilmu, lagi mantap. Cuma bagi publik ataupun orang awam umum, maknanya jangan tinggal. Amar ma'ruf nahi munkar. Dah berlaku pada diri, maka kita ambil pada keluarga. Ya, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada neraka. Maknanya, neraka ni tempat orang apa? Boleh senang jawab. Neraka tempat orang yang melakukan kemaksiatan. Terlalu banyak dosa yang mereka lakukan. Terlalu banyak kejahatan yang mereka lakukan. Dosa yang dihimpunkan. Tempat mereka dalam neraka. Jadi kita, Allah perintah, qu anfusakum. Kamu pelihara diri kamu. Dan juga anak pinak kamu. Isteri kamu. Mak bapak kamu. Keluarga kamu. Daripada dihumban masuk ke dalam neraka. Maka amar ma'ruf nahi munkar tadi yang dinyatakan oleh Nabi itu perkara yang ketiga dan keempat. Akhirnya Nabi kata wa'au saluhum lirrahim. Yang keempat, manusia yang terbaik, mereka sentiasa menghubungkan hubungan silaturahmi. Hubungan silaturahim di antara satu sama lain. Ini orang yang terbaik, kata Nabi. Jadi tuan-tuan sidang penonton sekalian, bermakna di antara perkara yang terbaik di dalam 4 perkara tadi, Nabi meletakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka itulah ayat yang kita baca tadi pada surah Ali Imran ayat yang ke-110, iaitu Allah menyebut khairu ummah, umat yang terbaik, umat yang hebat. Dilihat kepada akhlaknya, maka akhlak yang disebutkan tadi perlu ada pada diri seseorang, iaitu yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Selain daripada kita berakhlak mulia dengan percakapan dan juga yang lain, maka menyeru kepada kebaikan. Jangan kita bosan. Memang bukan senang. Kalau kita nak berdakwah, kita kata Nabi 13 tahun, tuan-tuan. Bayangkan dah 13 tahun Rasulullah berada di kota Mekah. Bukan senang Nabi nak tanamkan betul-betul akidah Islam. Yakin kepada Allah. Bukan senang. Ani'budullah wajtanibut taghut. Kamu sembahlah kepada Allah. Kemudian tinggalkan taghut. Penyembahan patung-patung berhala. Dan ulama mufassir juga, taghut itu adalah segala bentuk kejahatan da'i. Jadi maknanya bila mana Allah perintah ani'budullah wajtanibut taghut. Ini suatu tugas peranan seorang Nabi Rasul. Kita tak boleh kata ringan da'i. Sebab Allah nak beri suatu tugas kepada Nabi Rasul, sudah tentu balasannya. Mereka itu syurga Allah yang kekal abadi. InsyaAllah mudah-mudahan perbahasan kita selama lebih kurang 2 jam ni, kita nak lihat bagaimana kita dapat ambil yang disebutkan tadi, antara beberapa perkara yang berkait dengan akhlak yang mulia, akhlak yang hebat, maka akan jadilah khair ummah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Nak menghakis ataupun nak membuang karat-karat jahiliah yang berada dalam kalangan Arab ataupun bangsa Arab pada ketika itu, satu mujahadah yang begitu besar yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kini menjadi tugas dan juga tanggungjawab kita. Dan insya-Allah Ustaz, kita akan bicarakan dengan panjang lebar lagi selepas ini untuk topik umat terbaik. Kita berehat seketika, tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru, kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin.
Saudara sidang penonton, pernahkah kita merenung sejenak dan kita bersyukur menjadi sebahagian daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW yang dikurniakan terlalu banyak kelebihan dan kemuliaan. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita nak teruskan pengajian kita dalam topik akhlak umat terbaik. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Salim Din. Dan Ustaz, kita nak raikan soalan pertama daripada sahabat kita di Facebook untuk topik kita umat terbaik pada pagi ini, Masrifah Nur Jama'in di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ciri-ciri dan syarat menurut syariat untuk menjadi umat terbaik dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah sebarang kemungkaran yang berlaku di sekeliling kita? Adakah seseorang itu perlu faqih, yakni faham terhadap apa yang diperintahkan dan faqih terhadap apa yang dilarang oleh agama? Dan yang kedua, adakah Islam melarang keras menyiarkan kelakuan peribadi seseorang di media sosial atas alasan untuk mencegah kemungkaran dan untuk menasihatinya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalan dua soalan yang cukup baik dan juga menarik daripada Masrifah Nur Jama'in, Ustaz. Baik, terima kasih yang bertanya, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Seorang ulama yang bernama Abu Laith As-Samarqandi di dalam kitab Tamhil Ghafilin ada menyatakan di antara beberapa syarat yang perlu ada kepada seorang mukmin, yang dia nak berperanan sebagai orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Baik, kata Abu Laith As-Samarqandi menyatakan yang pertama di antaranya ialah mereka itu perlunya ada ilmu lain. Nampak? Bila kita lihat orang yang nak menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Pertama sekali mesti orang tu adanya knowledge, adanya ilmu. Maka bila ditanya tadi, adakah perlu kita faqih, kita faham agama, kita tahu syariat begitu gini? Yalah, bagi kita sudah tentulah. Sebab kita nak menyeru kebaikan, kita nak tahu apa jenis-jenis kebaikan yang boleh kita sampaikan, yang boleh kita sebut dan juga melalui perbuatan diri kita. Kalau kita tak ada ilmu, kita nak melakukan ibadah, maka kita kata ibadah itu ibadah yang fasid, yang rosak. Kerana itu bila mana ada ilmu, dia jadi smooth, dia jadi mudah, tuan-tuan. Dia jadi mudah nak buat baik pada diri dan juga nak bagi nasihat. Contohlah da'i, contoh kita orang tanya, Ustaz da'i masuk TV, Ustaz Alim dia masuk TV, yang ustaz-ustaz lain sama juga. Saya nak tanya Ustaz, Ustaz mesti arif, mesti tahu, mesti faqih, kan? Jadi takkan tak boleh nak jawab soalan saya umpamanya. Bila mana orang bertanya, kita dah bersedia. Ya, mesti kita bersedia. Kadang-kadang da'i tengah buat kereta pun orang tanya, telefon dengan WhatsAppnya. Kemudian kita nak tidur pukul 12, ada lagi orang bertanya. Nak ceritanya, orang menjadi sebagai satu rujukan. Kita ni, itu yang kita takut tu. Kalau kita tak tahu, kita nak bercakap. Agak-agaklah. Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, ni nak puasa dah, tak sampai 100 hari ni. Tapi saya nak prepare Ustaz. Bila mana nanti saya berpuasa siang hari, dia kata da'i, saya kentut waktu sedang berpuasa tengah hari. Adakah puasa saya batal? Ini kalau kita tidak ada ilmu, tidak memiliki ilmu, bayangkan kita nak jawab apa dia? Takkan nak tak terjawab kita. Soalan macam tu takkan Ustaz tak boleh jawab. Contohlah kan, kita kata, memang ini bukan kata memang ada soalan yang bertanya tiap-tiap tahun, kentut batal tak puasa, kentut batal tak puasa. Kita kata macam main lah, kita kata macam main-mainnya. Korek hidung tu biasalah, korek hidung batal tak puasa. Jadi artinya, kita perlu bersedia sebab kita sebagai da'i. Mad'u ni sasaran orang yang kita nak sampai. Mereka ni zero, kosong. Kadang-kadang memang kosong. Jadi mereka tanya. Macam mana kita katalah soalan macam ni. Bagi kita macam lah soalan kacang. Takkan aku nak jawab. Tak. Kita tak kira kita ni siapa. Orang bertanya soalan yang mudah, yang susah, itu hak dia. Kita, yang disebutkan itu. Orang yang nak menyeru kepada kebaikan. Sebab bila al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ni secara tak langsung, indirect lah, kita ni sebenarnya sebagai duta kepada pendakwah. Maknanya kita ni nak kena ada sesuatu. Orang yang ada sesuatu, dia akan boleh memberi sesuatu. Orang yang tidak ada sesuatu, maka dia tidak boleh memberi sesuatu. Orang yang ada duit umpamanya, maka dia bolehlah bantu orang tadi. Dia boleh bagi sumbangan banjir umpamanya. Dia boleh bantu orang yang dalam keadaan apa dia kesengsaraan, kemelaratan, yang sebagainya. Tapi orang yang tak ada ilmu, macam mana nak memberi sesuatu?
Jadi persiapan orang kata perlu ada. Kerana itu kata Abu Lais As-Samarqandi, nak menyeru kebaikan dan nak mencegah kejahatan adalah orang itu perlu syaratnya ada ilmu. Maknanya dia tahu sikit sebanyak, ya. Kalau kata tanya hukum haram, halal haram macam mana? Maka dia ada di antara beberapa ilmu pengetahuan tentang. Yang kedua kata Abu Lais As-Samarqandi, perlunya orang yang nak menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran ini dia ada keikhlasan. Niat dia tak lain tak bukan lillahi ta'ala. Mesti lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dalam doa iftitah. Sembahyang kita, wa nusuki, segala ibadah yang kita buat, wa mahyaya wa mamati, mesti kerana Allah. Menyeru kebaikan bukan kerana apa? Ada sesuatu. Oh, cakap baik, sedap. Kenapa nak menarik bakal pak mentua, mak mentua? Ini ada udang di sebalik toyam. Ni tak jadi nak ni. Sebab dia bukan ikhlas. Betul. Tapi kenapa? Kerana ada sebab-sebab tertentu. Dia nak pikat hati bakal mak mentua ataupun hati bakal pak mentua dia. Kononnya begitu. Oh, punya manis mulut pada bakal mak mentua dengan pak mentua ni. Dia cakap depan pak mentua, mak mentua, gini-gini apa semua. Orang tu percayalah, oi bakal menantu aku ni, alhamdulillah. Kan? Takut nanti bakal menantu jadi hantu. Itu. Jadi maknanya dia nak jadi orang yang hanya bercakap baik depan bakal mak mentua, pak. Sebab itu tak ada keikhlasan, dia tidak sampai sasar ataupun kita kata tak sampai matlamat tujuan dia. Yang ketiga kata Abu Lais As-Samarqandi, orang yang nak menyampaikan, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, mesti mereka itu orang yang ada sifat sabar yang kuat. Tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi tak hadapi kerana puak-puak musyrikin di Mekah. Tengok macam mana ugutan yang mereka bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringkat sampai mereka nak bunuh Nabi. Itu kemuncak musuh mereka dengan Nabi. Adakah Nabi takut? Tak. Sebab Nabi tahu ini tugas aku tadi. Allah menyebut walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat maka kami utuskan seorang rasul. Apa peranan rasul? Maka Allah sebut an ya'budullah wajtanibut taghut. Allah kata seru kepada mereka supaya sembah Allah. Yang kedua, beri peringatan, tanzir. Jauhi daripada penyembahan taghut, patung-patung berhala. Tinggalkan segala karat jahiliah dai sebut tadi. Tinggalkan segala perkara-perkara yang tidak sinkronis dengan apa dia, dengan akhlak Islam, yang tidak orang kata apa, yang tidak orang kata tak sama dengan apa yang Nabi tunjuk. Maka tinggalkan apa yang berlaku pembunuhan terhadap wanita-wanita di zaman jahiliah, maka tinggalkan. So ini kemudian Allah kata faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebahagian sahaja kata Allah daripada mereka yang menerima hidayah, mereka sedar akhirnya beriman kepada Allah. Sebahagian lagi kata Allah, mereka itu terus dalam keadaan kesesatan. Nampak? Kalau kita ambil tadi, sabar itu perlu. Memang kita kata senang ke? Susah jawab dia. Nak bagi nasihat pada orang yang buat maksiat. Kita nampak dain, katakanlah kita keluar rumah, depan tu ada taman. Kemudian ada motor. Kita pun tengok-tengok macam laki perempuan, pasangan yang berada di atas motor. Berpeluk-pelukkan da'i. Kita kata kalaulah dia laki, dia suami isteri, kita katakan takkan dia nak buat macam tu kan. Buat orang kata buang karen, tempat edan, duduk di rumah lagi seronok kan. Nak bersama dengan isteri. Tapi takkan berada di atas motor. Kita pun bayangkan, kita punya assume, andaian, kita buat satu assumption, mereka ni mungkin mereka ambil kesempatan duduk agak tempat gelap sikit, tapi depan rumah kita. Kita nampak. Kita nak tegur macam mana? Kita takut juga. Kang aku tegur kang, dia belasah aku pula. Begitulah. Aku tegur pula, penampar Arab dia bagi. Kan? Jadi kita rasa takut, berbelah bagi. Sedangkan tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi aku dah semayang. Bahkan aku juga muazzin. Dia juga Bilal da'i. Menyeru ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oi, sedaplah azan dia. Bila mana dia balik daripada masjid, tak jauh daripada rumah dia ada taman da'i. Aku tadi menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf, cantik dah. Tapi Allah uji pula. Ni, aku boleh ke tidak nahi mungkar ni? Ini memerlukan strategi dan kaedah. Kalau sekiranya kita tegur direct da'i macam tu,
takut khawatir, ya. Mungkin dimarah kemudian. Tapi kalau kita kononnya contoh inilah, kita pakai jubah, kita pakai kopiah ataupun kain serban, kita keluar daripada rumah. Assalamualaikum, umpama contoh. Ini kaedah uslub, ini doktrin kita kata mekanisme, metod lah, ya. Bagaimana kita nak menahi mungkar. Kita bagi salam, dia tengok kita dengan jubah dengan kain serban. InsyaAllah, dia pun tak tunggu lama dah tuan-tuan. Start motor, dia pun belah calik bawah tak cabut. Itu antara. Maknanya kita ada di situ, cara dia. Kalau kita direct mungkin, dia balas balik. Tapi kita, dia tengok orang mana datang. Ataupun kita ambil dua orang anak kita dengan kita. Dia nampak. Di situnya, aku takut ni, orang ni mungkin buat kuasa agama ke apa benda. Itu contoh. Ertinya tadi, itu antara beberapa syarat. Memang kalau tanya tadi, perlukah kita ada disebutkan tadi, sesuatu bila mana kita nak menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini di antara kata Abdullah Samarkandi, maka barulah kita nampak kita, orang kata apa, dia ada kekuatan di situ. Tapi kalau tak ada, yang disebut keempat-empat tadi, kita takut kita akan mengalah. Dan kita akan give up, surrender. Aku tak boleh lah. Kerja ni bukan kerja aku. Ini semua kerja ustazah, kerja ustaz. Akhirnya da'i letak pada kita semua. Berat. Sebab itu Imam Nawawi kata, setiap orang tadi perlu dan wajib amar ma'ruf, nahi mungkar. Allahu a'lam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu soalan pertama, Ustaz. Soalan kedua tentang kuasa viral, insya-Allah, ataupun kuasa tular. Kita nak simpan sekejap sebab kita ada pemanggil yang pertama di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Ana dan Ustaz Alim. Ya. Okey, saya Ismail dari Sungai Buloh. Saya Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah kita ini dianggap dalam golongan umat terbaik bila mana mentaati segala perintah Allah SWT, apa yang disarankan, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang ditegah? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ismail Maisa dari Sungai Buloh yang bertanya soalan, dan terus kita gabung dengan soalan yang kedua tadi. Baik. Yang ditanya oleh sahabat Facebook kita, bolehkah kuasa tular digunakan dalam tujuan berdakwah, tetapi masalahnya kita mempublikkan ataupun meletakkan sesuatu di khalayak ramai yang menyebabkan mungkin sedikit malu kepada tuan pemunya badan itu sendiri. Sedikit komen kepada Ustaz. Ya, terima kasih yang bertanya tadi tentang bagaimana yang dimaksudkan khairul ummah. Bila disebut khairul ummah ni maknanya umat yang terbaik, umat yang hebat, umat yang terbaik, umat contoh kita katakan. Baik, bila disebut khairul ummah berdasarkan kepada surah Ali Imran ayat 110 tadi, maka mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila beriman, mereka mestilah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata melaksanakan apa yang Allah perintah. Dan yang kedua, menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya umat yang terbaik, khair ummah, tidak menunjukkan suatu attitude ataupun identiti ataupun peribadi yang mulia, akhlak yang hebat, bagaimana orang luar nak melihat Islam ini yang disebut sebagai agama yang komprehensif, agama yang syumul, agama yang holistik, bukan hanya sekadar duduknya di masjid, tetapi di dalam apa segenap perkara, termasuk pekerjaan, termasuk amanah, termasuk bab ekonomi umpamanya da'i. Jadi banyak pendidikan dan sebagainya. Mesti Islam itu juara. Tapi kalau sekiranya Islam tak menunjukkan sesuatu yang terbaik, kita tengok orang Islam segala-galanya, Allah, Islam kotor umpamanya, orang akan kata ini ke Islam? Tengok umat Islam, baju pun tak basuh, berdakwah sampai seminggu, 2 minggu. Ini tak boleh kita tunjukkan satu keadaan yang orang was-was. Macam mana? Zuhud kata, zuhud. Ada jawapan dia nak dia kata, ni zuhud. Kan? Memanglah baju tak basuh sebulan zuhud. Yang tu bukan cara Islam. Islam nak nampak, kalau kata pakaian kita kemas. Bukan semestinya baru da'i. Tapi kemas, tunjukkan kita indah. Islam itu indah. Tapi kalau kita tak tunjukkan Islam itu agama yang indah, agama yang disebutkan tadilah, segala-galanya yang hebat, jadi orang tak akan hormat, orang tak beri kepercayaan kepada kita. Lebih-lebih lagi lah kita sebagai pendakwah lagi da'i, orang akan tengok. Silap sikit je da'i, kita masuk update status dalam FB ke apa benda, orang akan petikai tengok. Kita keluar sikit gambar, katalah gambar kali keluarga kita, ada yang tak bertudung. Ada yang tak bertudung, bukan kita punya keluarga terdekat, keluarga jauh lah, sepupu sepapat. Bila kita keluar, orang akan tengok tak? Tengok akhlak
pendakwah. Ni apa ustaz ni masuk TV ni? Gambar tak bertudung pakai apa semua. Orang kalau tak bukan pendakwah dai tak ada masalah. Tak ada hal. Tapi kalau pendakwah ni sensitif. Cukup sensitif. Ini tanggungjawab kita. Betul. Nak menunjukkan bahawa mesti kita kena sebab itu Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Bila Allah kata apa dia, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kata Allah. Ya, apa maksud? Kamu menyeru manusia ke arah kebaikan, menyeru manusia supaya buat baik, albir. Tetapi kata Allah, wa tansawna anfusakum, kamu lupa diri kamu. Allah. Ini yang kita takut. Allahu akbar, tuan-tuan. Kita suruh orang buat baik, kita cegah orang buat jahat, tapi at the same time dalam masa yang sama yang kita takut ni timbul fitnah akhir zaman. Bila berlaku fitnah, seorang je buat hal, habis. Masyarakat dia tengok macam tu. Aku dah mula dah. Dia kata aku tak confident lah dengan ustaz ni. Ustaz ni sembang kencang dia, sembang derah dia. Dah mula dah. Itu kita takut. Jadi akhirnya orang akan fitnah balik kepada pendakwah. Kerana itu setiap pendakwah perlu berhati-hati. Baik percakapan, perbuatan, pakaian. Dan begitu juga apa yang kita main dalam medsos, tuan-tuan. Baik Instagramnya, dalam Facebook dan seumpamanya. Menjadi pandangan orang. Orang akan tengok. Kerana itulah baik balik tadi. Sesungguhnya bila disebut khaira ummah, bukan kata pendakwah semata-mata, tetapi kita semua yang disebut khaira ummah. Tunjukkan tauladan yang baik. Sudah tentu semayang kita tak tinggal. Kemudian kita tak buat benda-benda mungkar, maksiat. Jadi kerana itu kita perlu lihat maksud yang dikatakan orang yang dengan disebut khairu ummah, yakni orang yang sentiasa mentaati perintah Allah, melakukan segala apa yang Allah perintah dan jauh daripada apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita diiktiraf oleh Allah dunia dan akhirat. Yang kedua yang tadi, bagaimana kita boleh tak viralkan benda ni, kita nak show, nak tunjukkan dai satu benda yang kita kata ni mungkar, tapi kita gunakan dengan metod yang salah, cara yang kita kata tak betul, mengaibkan orang, kita sebarkan aib orang. Orang tu tak bersalah lagi, tapi kita seolah dah hukumkan dia bersalah. Itu tak boleh. Nampak ustaz ni keluar TV, nampak pergi mahkamah, ada hal macam-macam. Maknanya kita kena lihat. Mengaibkan orang itu dah dosa. Walaupun tujuan yang baik, matlamat tidak menghalalkan cara dai. Mudah-mudahan cara kita nak menunjukkan tauladan pengajaran itu dan ini ibrah, bukan dengan cara menonjolkan orang itu, tetapi hanya cukup sekadar kita kata dalam medsos tadi dengan apa yang kita nak luahkan. Jangan tunjuk gambar, jangan spesifik nama orang, sebab itu adalah suatu keaiban. Maka kita tak tutup aib orang di dunia, esok di akhirat Allah akan bongkarkan, dedahkan aib kita di akhirat. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina. Untuk soalan yang kedua, kuasa tular ataupun kuasa viral ni satu polemik yang semakin berjadi ketika ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan untuk soalan yang kedua itu. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik akhlak umat terbaik. Kitalah umat terbaik, umat akhir zaman, menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Halim Din. Dan Ustaz, kita nak ajak lagi kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk sama-sama tekan butang kongsi, kita sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, kita nak sambung sikit diskusi ataupun perbincangan untuk soalan yang kedua rakan Facebook kita bertanya sebelah tadi mengenai kuasa tular ini, apakah diperbolehkan, dan Ustaz dah pun menjawab boleh. Cuma dalam keadaan-keadaan yang tertentu, misal seseorang yang melakukan maksiat kemungkaran secara terang-terangan terbuka dan menyebabkan mempengaruhi pula orang lain, adakah diperbolehkan keadaan itu untuk ditularkan? Ya. Ustaz. Baik, terima kasih dai dan tuan-tuan perempuan sudah penonton yang dirahmati Allah sekalian.
kita cerita tentang bagaimana suatu kejahatan maksiat ini yang kadang-kadang kita nampak cukup pantas berlaku di dalam masyarakat apabila tidak ada golongan yang disebutkan tadi nahyu anil munkar, yang tidak mencegah kemungkaran. Kerana itu saya petik dalam sebuah hadis Nabi SAW bila mana Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisani wa man lam yastati' fa biqalbi wa dhalika ad'aful iman. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Nabi kata kamu melihat ketika itu kemungkaran, bila kamu lihat kejahatan, bila kamu lihat suatu kemaksiatan berlaku, hendaklah kamu cegah dengan satunya disebut biadih, kuasa. Biadih ini kuasa, maknanya kerajaan, pemimpin, ya, mereka yang ada di tampuk pemerintahan. Baik, kalau sekiranya tak berlaku, amalan mustati', kalau tak mampu, maka yang kedua hendaklah kamu bilisan, dengan mulut, dengan perkataan. Kemudian kamu tak mampu lagi, maka hendaklah disebut fabiqalbi, dengan hati kamu. Itu kata Nabi, wadzalika ad'aful iman, selemah-lemah iman. Bila dilihatkan tadi, tular, viral, suatu perkara yang kita nak tunjukkan ni benda jahat, ini benda maksiat. Contohlah kita ambil, dia pakai pakaian, dia lelaki pakai pakaian wanita, ataupun dia wanita pakai pakaian lelaki. Benda ni suatu yang cukup ditegah oleh syarak. Nabi mengharamkan orang lelaki menyerupai tasyabuh orang perempuan. Orang perempuan tasyabuh menyerupai lelaki. Nabi cukup larang, bahkan laknat. Ingat tuan-tuan? Itu walaupun kadang-kadang kita nampak sekadar berlawak je. Tapi kita kata tak sepatutnya. Ya, ada satu orang kata adegan, babak yang kita lelaki, kemudian pakai pakaian wanita, nak menunjukkan, kemudian nak lihat penonton ni gelak ketawa terbahak-bahak. Ini satu benda yang tidak elok akhlak dalam Islam. Nabi cukup larang. Kerana itu tadi, bila mana tujuan tadi, dia nak menyebarkan, dia nak tularkan supaya orang lain jangan terpengaruh. Dah mungkin barangkali, bukan kata orang biasa, ustaz je menegur. Sampai orang kata peringkat, ya, pemerintah pun dah tegur, orang yang ada authority menegur, Tok Mufti pun tegur. Orang kata tak jalan juga. Tak boleh juga, dia tak peduli Tok Mufti tegur dia ke, orang yang hebat sekalipun, ulama besar tegur dia, dia tak peduli, dia tetap dengan cara dia. Maka ini maksiat. Dalam kitab Mastikah Hadis ada menceritakan, memang kita dilarang mengaibkan, mendedahkan aib orang, ya, sesuatu yang dilakukan tadi, walaupun apa yang dibuat tadi adalah suatu kejahatan, tutup aib. Tetapi ada syarat. Dalam kitab Mastikah Hadis ada menyebut, kalau sekiranya orang itu terlalu popular dengan kejahatan. Nampak tuan-tuan, syarat. Dia cukup popular, jenis tegar. Kalau penagih dadah yang tegar. Pelaku maksiat ni da'i, dia jadi pelaku maksiat yang tegar. Jenuh dah tegur, panggil kaunseling dan juga nasihat itu ini, dia tak peduli. Dia degil. Maka bagaimana? Dalam kitab menyatakan harus dia itu ditunjukkan orangnya siapa dia. Yang disebutkan ni. Sebab tadi peringkatnya popular melakukan kejahatan maksiat. Kalau kita nak masuk dalam medsos, cuma kita takut juga bagaimana nanti dia akan saman macam lah perundangan, dia ambil tindakan undang-undang, risiko itu pula. Tapi kita punya tindakan itu, kalau sekiranya peringkat memang dah keterlaluan, maka dia boleh. Mudah-mudahan, hopefully lah kita kata, dengan cara macam tu mungkin barangkali dia sedar, oi, gambar aku dah keluar dalam apa dia media sosial. Gambar aku dah keluar, Allah, malu aku. Kot di situ baru rasa timbul. Tapi kalaulah kata dia boleh, kita kata bincang lagi, kita boleh panggil dia lagi, nasihat dia gitu gini, dia dengar, maka kita tak perlu dedahkan dalam bentuk tular viral di dalam medsos. Wallahualam. Allahu Akbar. Yang penting 3 ustaz. Ilmu, ikhlas dan juga sabar ustaz. Kalau tak ada ini, walaupun tegur bubuh mulut pun, kalau tidak ada 3 ini, terutamanya keikhlasan tu, sekadar untuk menumpang populariti atas kejahatan yang dia buat, maka tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan teguran ikhlas kepada penawah juga sebenarnya ustaz. Dan berikutnya ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di pemanggil di talian pada ketika ini ustaz, Encik Omar Abdul Majid. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Halimdin. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya.
Ustaz dah sebut tadi mengenai ciri-ciri umat yang dikatakan umat yang terbaik, ya, yang kata Ustaz tadi. Jadi soalan saya begini, Ustaz. Kita ni kadang-kadang, kadang-kadang kita kalau sembahyang di masjid tu bukan mainlah lamanya, Ustaz. Jadi kalau kat rumah tu, ala kadar je, kerana orang tak nampak. Jadi kadang-kadang kita ni dengan orang lain bukan mainlah baiknya, budi pekertinya, tapi dengan anak isteri pantang silap sikit. Nak marah je lah kerjanya. Jadi panas baran. Jadi soalan saya, apakah keikhlasan ini? Keikhlasan ini perlu perlu ada setiap masa pada diri kita, ataupun kita nak pujian orang. Contoh beri derma, ini besarnya cek, ambil gambar, semua orang bagi tahu. Apakah ini juga boleh dianggap sebagai umat yang terbaik ke Ustaz? Manusia yang punya sifat yang macam ini, inginkan pujian ini, ataupun yang kata Ustaz tadi nak sorok-sorok semua ke, macam mana yang terlibat dengan apa yang dikatakan umat yang terbaik yang kita bincangkan pada hari ini. Itu saja soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur, Pekan, Pahang, di antara pemanggil setia kita, penonton setia. Dan Ustaz, kadang bila kita tunjuk benda baik ni, hati orang kita tak tahu, Ustaz. Betul. Jadi mungkin sedikit ringkasan jawapan kepada persoalan itu. Baik, terima kasih Cik Omar Abdul Majid dan tuan-tuan perempuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Semakin rancak kita membicarakan tentang khair ummah, akhlak seorang Muslim. Kita lihat tadi bagaimana orang yang melakukan kebaikan. Pertama, dia melakukan kebaikan pada diri dia. Kemudian dia nak bertindak menjadi penyambung kepada pendakwah umpama tadi, ya, sebagai duta lah kita kata. Dan sudah tentu orang yang nak menyuruh kebaikan tadi, saya dah baca pada ayat tadi, hendaklah melihat pada diri kita juga. Yang pertama kita buat tadi untuk diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum alikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu. Jadi kita nasihat juga pada isteri, pada anak kita. Dalam masa yang sama juga kita berdakwah tadi di luar umpamanya. Kalau sekiranya kita berdakwah di luar, keluarga kita macam mana dah, ya? Porak-poranda. Porak-poranda. Macam tadilah. Dengan orang punya lembut, dengan anak isteri, Allah berapi. Contohnya. Dia hanya nak menunjukkan kebaikan tu pada orang luar. Tapi dalaman dia, Masya Allah, Allah je yang tahu. Macam mana, kan? Punya baik, dia nak tunjukkan dia punya amalan sedekah dia. Dia nak tunjuk, dia ni orang yang cukup berbakti. Tapi pada bini, nafkah pun tak bagi, contoh. Anak-anak nak bagi belanja pun tidak, umpamanya. Ini bukan satu akhlak yang terpuji. Dan bukan datang daripada tadi nampak. Abu Lais As-Samarqandi menyebut, orang yang nak menyuruh kebaikan dan juga nak mencegah kemungkaran, mesti dia ada sifat ikhlas. Mesti dia ikhlas. Kalau sekira tadi, niat dia ikhlas kerana Allah, bukan nak menunjuk. Dia bayar zakat, tapi mok cek kata besar, mok cek. Dia bayar zakat 100,000. Dia buat mok cek tu, mungkinlah daripada korporat-korporat. Bila mana melihat, ya, satu company, syarikat mengeluarkan zakat perniagaan 100,000. Dia buat mok cek tunjuk tu bukan maksud tunjuk untuk bangga, untuk bangga aku ni nampak keluar zakat bukan RM10, aku bukan bagi RM1,000, RM100,000 nampak. Kan, sekian-sekian company. Kalau sekiranya tujuan dia, niat dia untuk encourage, menggalakkan peniaga-peniaga ataupun korporat-korporat, konglomerat dan sebagainya, menggalakkan mereka membayar zakat. Daripada mereka tak bayar zakat, bila tengok satu majlis pembayaran zakat, syarikat korporat A to B lah, macam-macam lah. Bila dia tengok macam tu, tiba-tiba CEO dia kata, panggil accountant. Iyalah, kita tak pernah bayar zakat ni. Zakat perniagaan kita berapa lama dah? Allah, 20 tahun. Tak pernah bayar zakat perniagaan. Tengok syarikat tu, 100,000. Jadi kita ni untung banyak. Umpama contoh. Dia tengok macam tu, akhirnya dia terikut untuk membayar zakat. Turut sama nak membayar zakat. Ini kita kata yang baik. Ini antara menyuruh kebaikan. Cuma kita kata tadilah, itu cara masing-masing. Ya. Cuma yang penting, jangan bukan kata niat itu kerana lain. Kerana Allah. Niat itu buat mock check itu kerana aku nak seru. Itu. Aku nak seru al-amru bil ma'ruf. Supaya syarikat yang tak bayar zakat ni bayar zakat. Aku nak seru ni supaya mereka yang tak bayar zakat ni bayar zakat. Tapi jangan bongkak, jangan rasa hebat. Tengok, aku bayar zakat bukan 10,000 tapi 100,000. Itu di antara, ya, kata tadi Umar bin Majid tadi, maknanya boleh tak kita yang macam tu tadi, dengan syarat tadi mesti keikhlasan itu ada. Bukan kerana yang lain. Ya, bila mana kita tadi menjadi orang yang menyuruh kebaikan, memanglah ujian tu banyak.
bukan senang kita nak ikhlaskan diri dari Anas dan tuan-tuan sekalian. Nampak macam mudah. Tapi datangnya iblis dan syaitan. Dia pun datang. Kadang-kadang dia usik lah. Tengok mana ada syarikat macam syarikat kamu bayar. Macam syarikat kau bayar ni sampai 100,000 memang yang terbaik, nampak. Dia datang, dia geletik, dia cuit hati kita. Akhirnya khawatir, takut daripada ikhlas tak jadi ikhlas. Itu pun takut juga. Sebab itu tadi, kita kena sabar. Bila mana kita nak menyeru kebaikan, maknanya sabar. Sabar tu dalam erti kata, kita lawan segala hasutan iblis dan syaitan. Jangan bagi dia masuk. Jangan bagi dia ruang dan peluang. Masuk ke dalam lubuk hati yang kita hati tadi, hati Allah, hati yang ikhlas. Wallahualam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keikhlasan seseorang itu hanya Allah yang Maha mengetahui, Ustaz. Dan kita hidup di zaman yang kita kata normalisasi dosa sedang berlaku, Ustaz. Maka saya setuju dengan Ustaz yang zaman yang sekarang kita hidup ni perlu kita zahirkan, tunjukkan amalan kita supaya untuk tujuan dakwah dan mengajak orang lain untuk melakukan perkara yang sama dan bahkan lebih lagi daripada itu. Cuma hati perlu dijaga, Ustaz. Itulah antara perkara yang penting yang perlu sama-sama kita pelihara, insya-Allah. Dan berikutnya, Ustaz dan juga sedang penonton, kita nak raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita yang bertanya, Muhammad Izzuddini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim yang sebagaimana Ustaz gambarkan tadi. Dan soalannya, Ustaz, sekiranya kita tidak mampu mencegah kemungkaran dengan ketiga-tiga kaedah tersebut, adakah kita tergolong dalam kalangan Muslim yang kekurangan ilmu agama? Mohon pencerahan Ustaz dari Pasir Mas, Kelantan. Baik, terima kasih yang bertanya. Hadis yang disebutkan tadi, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Man ra'a minkum munkaran ila akhir, yang saya dah baca tadi. Bila kamu melihat suatu kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan, yang pertama sekali orang yang berhak untuk mencegah ataupun kita kata membentengi daripada terus merebak kejahatan itu sang penguasa, orang yang memerintah. Kuasa ni dia boleh macam-macam, Da'i. Sebab itu disebut kalau polis dia disebut sebagai penguasa undang-undang. Kerja polis ni kerja mulia lah. Orang tu saya, Da'i, polis dulu macam itulah. Kita pun tahu macam mana hidup sebagai seorang anggota polis ni. Kita kata memang bukan senang lah. Nak mencegah benda-benda yang jahat ni, ialah pencuri, sariqah, kemudian hirabah, perompak, kemudian apa lagi, pembunuhnya, Allah, macam-macam ni. Ni semua ni bukan senang kita nak orang kata apa dia, nak membendung daripada terus berlaku kejahatan. Sekarang ni nampak dengan penagih dadah, kemudian pengedar dadah, kemudian ketum pula sekarang ni yang terkini. Ketum tu tak salah minum sekadar minum, tapi masalah mereka dimodify pula. Akhirnya jadi macam dadah pula. Ini tugas di antara peranan polis nak mencegah. Dan ini disebut orang yang ada kuasa ini diambil sebagai pemerintah. Kalau mereka memerintah, maka ini tugas mereka. Tak boleh tidak. Lebih-lebih lagi dari pemerintah Islam. Bagaimana Nabi memerintah negara Islam Madinatul Munawwarah. Nabi mencegah dengan undang-undang Islam yang ada. Nabi mencegah dengan undang-undang yang termaktub di dalam Quran umpamanya. Kalau bunuh maka ada hukum qisas umpama. Begitu juga hudud umpamanya dihidupkan di zaman Nabi SAW. Dan begitu juga takzir. Jadi kalau sekiranya pemimpin, mereka mesti responsibility. Mesti mereka ada bertanggungjawab. Kalau tak bertanggungjawab, ini dosa pada pemimpin. Yang kedua disebut tadi, kalau tidak ada kuasa, wa man lam yastati' fa bil lisan. Tak mampu dengan kuasa, tak ada kuasa. Mungkin kita hidup dalam keadaan masyarakat yang majmuk umpamanya, ataupun kita tak boleh nak melakukan secara kesempurnaan yang ada. Kita tak boleh buat secara syumul ataupun sifat holistik. Mungkin kita boleh ambil sikit, tapi kita tak lupa. Kenapa? Kita masih lagi dominan umpamanya sebagai negara yang ramai umat Islam. Dan perlu kita tadi ambil dengan cara yang kedua, kata Nabi, bil lisan. Lisan. Ambil dengan cara lisan. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dia menyebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Fussilat ayat yang ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Maksudnya kata Allah, siapakah yang lebih baik
perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini disebut oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Orang yang baik adalah mulutnya menyeru kepada kebaikan, memberi nasihat, memberi teguran. Ini antaranya, ya. Kalau kata bercakap, maknanya falyaqul khairan. Dia bercakap yang baik, itu ciri orang yang beriman. Dia bercakap yang baik. Kita tegur tadi orang yang buat benda-benda yang tak sepatutnya. Tegur tu tak salah. Tegur tu yang patut, yang kita kena lakukan. Bahkan kena subur dalam masyarakat. Tegur menegur. Quran kata apa lagi? Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Berpesan-pesan, maknanya dengan kebenaran. Artinya kita kena tegur. Hidup dalam masyarakat ni, kalau kita diam dengan perkara maksiat, bermakna Nabi kata kita redha. Walaupun kita tak buat, tapi seumpama kita berbuat maksiat. Sebab seumpama kita redha. Oh, berat dah ni. Tu kita takut tu. Ya, dalam keluarga ada anak perempuan umur dah 22, 23 dah ni. Kita sebagai mak bapak, kita nak tegur macam mana anak ni? Kita takut kalau tegur orang lari rumah. Ada tak ni? Saya pernah satu orang bapa minta solat hajat. Ustaz, anak saya dah sebulan tak balik. Kenapa? Saya Ustaz sebagai bapa tanggungjawab. Pesan pada anak, Along, bila keluar rumah jangan lupa ya, pakai tudung, tutup aurat. Yang kedua, solat jangan tinggal. Dia tak boleh terima teguran bapa dah ni. Ya, akhirnya dia keluar rumah sebulan dia tak balik. Minta solat hajat. Alhamdulillah. Seminggu selepas solat hajat kami berjemaah, ya, akhirnya dia balik kembali ke rumah. Ini tuan-tuan, hari ini zaman manusia nampak anak-anak aqa ummahu wa jafa abahu wa barsadiqah. Nabi kata dia derhaka pada mak, kemudian dia lari daripada nasihat mak bapak, tapi dengan kawan kata Rasulullah cukup baik. Itulah, mudah-mudahan sebanyak kita boleh ambil tadi iktibar daripada apa yang dimaksudkan. Kalau sekiranya dengan hati pun tak boleh, maka amat lemah imannya, bahkan sampai kita boleh kata terlalu tipis iman dia, sebab dengan hati pun dia tidak mampu membenci. Kalau maksiat dia redha, maksiat dia tak benci, maka kita takut akidahnya boleh dirail, tergelincir, dan dia boleh jadi golongan orang yang terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Wa'udzubillah min zalik. Menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah peranan dan juga tugas kita, insya-Allah Ustaz. Banyak lagi yang akan kita bicarakan. Kita nak berehat seketika. Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk yang cukup menarik yang kita bicarakan pada pagi ini, iaitu akhlak umat terbaik. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Halimdin. Dan Ustaz, kita nak teruskan dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya. Aminah Awanglah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, mengapa kita umat Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai umat yang terbaik berbanding umat nabi-nabi yang terdahulu, padahal mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, insya-Allah. Terima kasih yang bertanya, tuan-tuan dan puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa kita yang disebut sebagai umat Rasulullah ni umat yang terbaik? Jawapan yang pertama dah kita nak sebutnya, sebab kita berada pada seorang Nabi yang disebut Khataman Nabiyyin. Siri Nabi yang terakhir. Yang Allah utuskan Nabi, Rasul-Rasul, yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini Sayyidul Mursalin. Dia adalah penghulu segala Nabi. Ini antaranya, kalau ditanya tadi, kenapa kita menjadi umat Nabi yang terbaik? Sebab Nabi kita, dia adalah penghulu segala Nabi. Bayangkan, waktu berlakunya peristiwa Isra' wa Mi'raj, cerita di Baitul Maqdis, bila Nabi nak jadi imam dalam solat di situnya. Bayangkan Nabi dan Rasul yang lain mempersilakan Rasulullah SAW menjadi imam. Bayangkan Nabi Ibrahim, Rasulullah jadi imam. Nabi Musa, Rasulullah jadilah imam. Nabi Isa kata, ya Rasulullah jadilah kamu imam. Semua mempersilakan Nabi Muhammad SAW. Begitu hebatnya.
Sehingga nama Nabi dengan nama Allah diletakkan satu darjat di dalam kalimah syahadah. Allah. Dalam surah Al-Insyirah kita sebut wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah, kami angkat satu darjat nama aku dengan nama Muhammad. Oh, hebat kita. Maknanya terlalu bersyukurlah kita bila kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nabi yang lain kalau boleh tak nak jadi nabi, tak nak jadi rasul. Kenapa tuan-tuan? Kerana nak menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dah. Kami nak jadi umat engkau, cukup dah. Tak nak jadi nabi dan tak nak jadi rasul. Bayangkan begitu istimewa dah ya, tuan sekalian. Yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah bila kita menjadi umat Nabi di akhir zaman, Nabi cukup membantu umat di akhir zaman. Nabi bantu dari segi apa? Tengok Nabi doa, ya Allah, kalau umat aku ni buat jahat, buat maksiat, tangguhkan azab, siksaan, balasan. Jangan bagi di dunia, nanti di akhirat. Tak syukur lagi tuan-tuan. Yang ni yang kita istimewa ni. Kalau umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Allah Hud, umat Nabi Allah Saleh, umat Nabi apa lagi? Umat Nabi yang lain, kita nampak bagaimana Allah bagi suatu balasan yang disebut musibatul jaza. Musibah bencana ni di dunia lagi. Bagaimana umat Nabi Allah Nuh habis karam, banjir besar berlaku. Begitu juga Nabi Allah Lut dengan kaum, Allah terbalikkan bumi. Begitu juga umat Nabi Allah Syuaib, Allah, mereka tipu dalam perniagaan. Mereka maju dalam perniagaan Nabi Allah Syuaib, tapi mereka menipu di dalam perniagaan. Akhirnya Allah musnahkan kaum Ad, kaum Samud, walaupun besar gagah, tapi akhirnya berlimpangan mayat-mayat. Allah musnahkan di dunia lagi. Tapi kita umat Nabi SAW, kita tak semayang tuan-tuan, kita tak puasa, kita tak bayar zakat. Kita boleh bersiul, nyanyi lagi dalam bilik air, boleh seronok lagi tengah azan tu, tak peduli azan, dia menyanyi, dia yang ni. Tak semayang, tak jadi batu umpamanya. Itu nak sebutnya. Tak semayang, tak jadi ular umpamanya. Tak semayang, tak jadi apa-apa. Elok lagi. Sebab apa dia? Nabi dah berdoa supaya tangguh. Maknanya, hikmahnya bila ditangguh, Allah nak bagi keampunan. Nabi bagi peluang lagi. Dan Allah juga nak beri keampunan. Macam mana dosa yang besar sekalipun, tapi keampunan Allah itu yang lebih besar. Ini yang kata cukup rahmat menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan siapa dia Nabi Muhammad itu melainkan menjadi rahmat, bukan hanya manusia tetapi tuan-tuan seluruh makhluk yang ada menjadi rahmat dai. Maknanya Nabi diutuskan ni, syukur sangat kita. Kita dapat di dunia lagi orang kata apa dia, keseronokan bila kita bernabikan Nabi kita Muhammad SAW. Petah lagi lah. Kalau orang yang buat baik, bayangkan Nabi kata kulun harfil hasanati asyar. Satu huruf yang kita baca, 10 kebajikan yang kita dapat. Buat sikit dah amalan tapi pahalanya besar. Untungnya umat Nabi akhir zaman ni kita buat sikit je. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam dah 10 pahala. Yang jawab dapat 1. Nampak? Mudahnya kita nak dapat pahala, tapi Allah tahu yang nak bagi jawab ni yang payah. Betul. Yang nak nak bagi salam tu payah. Yang nak jawab mudah. Waalaikumsalam. Dia kata kalau aku tak jawab dosa, pandai pula dia. Tentang yang sunat ni, yang bagi salam ni tak ada. Wajib jawab 1 dapat pahala, tapi yang beri salam sunat dapat 10. Ini yang katakan Nabi. Yang Nabi ajak. Kemudian begitu juga syafaat kita esok. Nabi insya-Allah mudah-mudahan akan tolong kita recommend pada Allah. Nabi kenal siapa umat dia. Oh ni Abdullah, oh ni Muhammad, oh ni Zaki, oh ni Maryam umpamanya. Nabi kenal siapa umat dia. Dan yang terbaik lagi, umat Nabi SAW special istimewanya, mereka inilah umat yang terdahulu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Betapa bahagianya kita jadi umat Nabi, umat yang terawal akan masuk ke dalam syurga. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Allah akan sambut kita, welcome dengan ucapan salam, salam.
bagi orang yang masuk ke dalam syurga. Umat siapa? Bukan umat Nabi Ibrahim, bukan umat Nabi Musa. Yang masuk awalnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup istimewa kita. Cukup istimewa kita. Ini yang dikatakan sebagai umat yang terbaik. Sebab itulah Nabi nak menyatakan bahawasanya umat yang terbaik ini, kata Nabi, daripada hidup di awalnya, siapa mereka? Nabi SAW dalam hadis menyebut khairun nas qarni. Nabi kata manusia yang terbaik zamannya, waktunya itu qarni ni, zaman kurun aku, kata Rasulullah. Kemudian Nabi kata yang kedua, summal ladzina yalunahum, summal ladzina la yalunahum. Nabi kata dua kali. Lepas Nabi kata qarni, umat yang berada pada kurun aku, Nabi kata summal ladzina yalunahum, summal ladzina yanulahum. Dua kali Nabi sebut. Kemudian selepas mereka, kemudian selepas mereka. Jadi Nabi kata kurun aku ni umat yang terbaik zaman Nabi. Kenapa Nabi sebut di dalam hadis yang lain? Nabi kata di dalam hadis tersebut, sesungguhnya orang-orang yang terbaik itu, Nabi kata di zaman aku bila mana mereka bertemu dengan aku. Nabi kata sahabat Nabi lah yang bertemu dengan aku. Orang yang beriman yang bertemu aku yang terbaik, yang beruntung. Tapi orang yang beriman yang tak bertemu dengan aku kemudian. Jadi, utamanya sahabat. Tapi tak apalah, kita jangan bimbang. Yang penting kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi SAW. Dan apa yang kita boleh bagi nasihat, macam tadilah, ya, kita perlu menyatakan bahawa ya, kebaikan perlu kita lakukan, dan yang kedua peringkat menyeru kebaikan pada orang lain. Ini yang buat, yang kita nampak, yang boleh kita menjadi sebagai khairu ummah. Kalau sekiranya kita jadi umat Rasulullah tapi tuan-tuan beramal tidak, ya, nak semayang pun tak, kemudian nak puasa pun tidak, nak duduk dalam majlis ilmu pagi-pagi ni, ya Allah, berapa puluh tahun dah, tanyalah ustaz, program tanyalah ustaz, punya lama dah. Ada yang istiqamah, Masya Allah, Alhamdulillah. Berapa banyak topik. Kalau kata sebulan da'i, tanyalah ustaz, bermakna ada 30 topik. Yang mana dipecah, ada akidah, adanya fiqh, kemudian adanya tasawuf akhlak, kemudian ada tafsir, adanya hadis. Ta'alim lagi tak tahulah. Maknanya kita duduk 30 hari ni depan TV. Tanyalah ustaz, menjadi penonton yang setia. Macam saudara kita Haji Umar Majid tadilah. Oh, ini orang yang cukup setia. Allahu Akbar. Ya, di situ saya rasalah terlalu banyak ilmu dan apa yang dia boleh dapat. Betul. Dia boleh berpindah ilmu tadi pula pada orang lain. Maknanya kalau setia betul-betul tanya ustaz ni, kita pula insya-Allah tak mustahil dia da'i. Kita pula boleh menjadi ustaz. Orang pula boleh bertanya pada kita, kita jadi ustaz. Ini maknanya amar ma'ruf nahi mungkar. So kita together bersama-sama, mudah-mudahan, wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan ramai juga yang menonton kita, ada yang bukan sekadar dalam negara, bahkan dari luar negara juga ada yang menonton kita. Terima kasih kerana terus menjadikan Tanya Ustaz sebagai rancangan kegemaran dan pilihan. InsyaAllah Ustaz, kita nak raikan lagi soalan yang berikutnya daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Sairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah peranan ketua keluarga, iaitu suami, untuk memastikan setiap ahli keluarganya menjadi umat yang terbaik? Tatkala ada ahli keluarga yang leka dengan gadget sehingga lupa untuk solat, mengaji dan sebagainya. Mohon pencerahan. Assalamualaikum dari Taiping, Perak bertanya Ustaz. Kita hidup di zaman yang ialah teknologi ni untuk diurus, bukan untuk dihapus Ustaz. Ini selalu kita ulang benda yang sama. Cuma mungkin pendekatan yang nak digunakan Ustaz, mungkin sedikit daripada Ustaz. Baik, terima kasih yang bertanya. Bila mana soal tentang kita ni nak menyuruh kepada kebaikan, kita nak lihat tadi antaranya pada diri, pada keluarga. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Di situ Allah menyatakan, ya, perlunya ada daripada golongan orang Islam itu satu puak yang Allah kata menyeru kepada kebaikan. Ya, Imam Ibn Katsir menyatakan di antaranya, kalau kita katakan diri kita adalah suatu kewajipan, tetapi ulama juga membahaskan maknanya menyeru ataupun berdakwah itu juga menjadi satu fardu kifayah daripada kelompok orang Islam yang teramai. Kalau kita katakan tadi dari sudut keluarga, maka kita sebagai ketua keluarga, maknanya mesti ada amar ma'ruf dan juga nahi mungkar.
Hari ini kita hidup tadi disebut sebagai zaman yang sophisticated, zaman borderless world, zaman dunia tanpa sempadan kita kata, dunia di hujung jari. Kita tak boleh tidak. Maknanya kita tidak boleh hapus tadi. Tapi kita menguruskan. So bagaimana bagaimana kita nak menguruskan. Maka memerlukan approach, pendekatan yang terbaik. Sebab itu dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah menyebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Bila disebut ud'u, serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Kalau sekiranya kita tak bagi langsung anak tadi main alat gadget, anak langsung tak kenal handphone, sampai anak pun tanya, abah ini jenama apa ni? Sampai anak pun tak tahu jenama handphone tu apa benda. Sebab langsung tak diberi. TV pun anak tak tahu umpamanya. Sebab bapa dengan mak memang tak ada TV di rumah. Ada orang yang tak ada TV di rumah nak. Sampai anak tu jadi jakun kadang tengok rumah orang punya. Orang ada TV, rumah dia tak ada TV. Jadi begini, ertinya kita tak boleh sangat terlalu, orang kata apa dia, menekan anak. Jumuk sangat. Sampai jumuk, sampai tak, macam seolah macam kata orang tempurung. Tak tahu apa benda dengan dunia luar. Tak boleh. Sebab kenapa? Alat gadget, ada internet. Internet tuan-tuan di hujung jari. Kuasa hari ni kita kata powernya, kuasa viral, kuasa tular apa semua hari ni kita nampak melalui internet. Dan kebaikan yang banyak ada dalam ni. Macam-macam kita boleh akses. Kita boleh cari dengan Pak Cik Google umpamalah. Kalau kita banyak benda-benda yang kita boleh dapat maklumat-maklumat yang manfaat, info-info umpama. Dan di sini juga di antara anak-anak boleh orang kata mendapat maklumat yang segera, instan, yang cepat. Benda-benda yang dia nak umpama dalam pelajaran dan sebagainya. Cuma tadi, ya, kita tak boleh biarkan anak-anak itu terlalu kerap untuk berpegang dengan alat gadget. Sebab dangerous, bahaya. Yang tu pun negatif pun banyak. Unsur anasir negatif ni pun banyak. Mudah mereka masuk, mudah mereka akses. Sekali masuk dengan benda-benda yang tak baik dah, macam-macam dalam tu. Dengan pornografi dan sebagainya, kemudian dengan tak boleh nak cerita terlalu banyak. Kita bimbang. Maka kerana itulah, ya, amar ma'ruf balik tadi. Bila mak bapak mesti tekankan soal akidah iman. Mak bapak mesti tekankan soal ibadah solat. Jangan tinggalkan. Tapi kalau sekiranya mak bapak tak peduli arahan untuk menyeru kepada anak tadi, along sembahyang dah belum? Angah sembahyang dah belum? Abah bagi main. Tapi ingat, ya, mesti sembahyang. Dan jangan lupa baca Quran. Takut dah ni. Hari ni bila mana leka kita dengan alat gadget, Quran dibiarkan. Itu yang kadang Quran suci tapi dalam debu. Allahu Akbar. Quran suci tuan-tuan tapi dalam debu. Mak bapak tak baca Quran, anak tak baca Quran. Mak bapak pun 24 jam sibuk dengan handphone. Tu pun dia juga. Kita tak menunjukkan tauladan. Sampai anak tengok, macam mana aku nak buat sesuatu yang ayah suruh tapi dia pun tak buat umpamanya. Nampak? Ayah suruh saya duduk ni tapi ayah pun tak sembahyang, duduk sibuk dengan alat telefon, kemudian dia sibuk WhatsApp. Tak tahulah aku bakal bini kedua kan, macam-macam lagi lah. Nak cerita anak pun pandai hari ni. Kan anak tengok air sampai abah sampai dalam bilik air pun buat handphone pahal. Contoh kita kata. So kita kena tunjukkan tauladan pada anak. Kita kawal, kita manage, kita uruskan. Jangan kita halang. Itu. Dan sudah tentulah kalau kita kata hari ini pelajar-pelajar di asrama, mahat tahfiz, sekolah agama, tak dibenarkan mereka pegang alat handphone. Sebab khawatir, takut. Betul. Anasir yang negatif ni dia cukup mudah. Akan itu, ya, kita kena benteng anak-anak tadi macam mana pun iman. Ini cara tak langsung kita sudah ada nahi mungkar. Mencegah kemungkaran ni kita waspada dulu, berhati-hati, be careful. Supaya anak-anak kita tadi tidak terlajak. Kalau terlajak laris tak apa, berniaga. Ini terlajak akhlak yang negatif, kita khawatir, takut. Itulah antaranya. Mudah-mudahan menjawab soalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelebihan dan kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, amalan yang sedikit tetapi pahalanya berganda. Dan antara lain juga disebutkan oleh Ka'bul Ahbar yang disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kalau boleh saya kongsikan.
mereka dijadikan dalam keadaan pendek usianya supaya sedikit dosa mereka lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Baina sittina sab'in umat Nabi Muhammad SAW umurnya lebih kurang 60-70 sahaja, kata Nabi SAW. Ini antara perkara yang perlu sama-sama kita syukuri dan kita manfaatkan sebaiknya menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Ustaz, banyak lagi yang akan kita bincangkan. Tapi apa kata kita nak tamat dulu di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jangan ke mana-mana, tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara ataupun membincangkan, mendiskusikan topik akhlak umat terbaik. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Halim Din, dan kita nak sambung pengajian kita. Tapi sebelum tu, mari sama-sama kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita masih lagi berjuang dengan pandemik COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita, juga kepada mangsa-mangsa banjir. Kita doakan supaya semuanya mudah-mudahan diberikan kemudahan, kekuatan dan juga ketabahan hati, insya-Allah. Mudah-mudahan atas segala musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggajarkan yang terbaik dan menggantikan dengan barang yang lebih baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan baiklah Ustaz, kita nak raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya. Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, mengapakah kita lazimnya lebih risaukan pandangan manusia berbanding pandangan Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, lazimnya masyarakat tidak mudah menerima teguran daripada seseorang yang dianggap biasa di mata mereka. Apakah hanya zahir itu penting untuk menilai waraknya seseorang individu? Dan yang ketiga, ini penting soalannya Ustaz, mengapakah bekas penagih atau banduan masih sukar diterima masyarakat sekalipun mereka cuba untuk berubah? Di manakah silapnya? Seolah-olah seorang pendosa yang telah dihukum tanpa belas. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih Kak Yak dari Bandar Tasik Puteri Rawang bertanya Ustaz. Soalan cukup menarik, 3 soalan di situ. Baik, terima kasih. Yang pertama, soalan panjang juga ada 3 soalan. Yang pertama yang disebutkan tadi tentang apa dia, bagaimana yang dikatakan manusia ni lebih risaukan pandangan manusia sendiri daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita bila jadi orang yang beriman, pandangan Allah itulah pandangan yang sebenar. Maknanya yang hakikinya daripada Allah. Kalau Allah melarang sesuatu kita lakukan, contoh zina. Tapi bagi kita zina itu mungkin tidak sesuatu yang dikatakan terlalu berat dosa. Mungkin seumpama khafif, dosa yang ringan. Macam jenis-jenis najis. Najisnya ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassitah, ada najis mughalazah. Kita ambil perubahan begitu. Ada orang pandang dosa besar minum arak umpamanya. Ini macam najis mukhaffafah, senang je, selesai. Sedangkan tak, pandangan Allah kita kena lihat. Sesuatu yang kita lakukan itu, kalau sekiranya kategori hukumnya berdosa besar, maka tetap menjadi dosa besar. Arak umpamanya, air kita boleh minum jenis air apa-apa pun, tapi Allah larang, jangan kamu minum arak umpamanya. Maka larangan itu jangan kita anggap alah tak apalah, sekali je nak rasa umpamanya. Alah orang tengok tak apalah. Hari ni kan ramai dah orang buat dosa. Jadi bila mana dah ramai, semakin ramai dah tuan-tuan sekalian, ramai orang buat dosa. Jadi dosa tu dah tak jadi macam dosa sekarang. Ini takut fahaman yang datang daripada puak-puak yang berfahaman liberalisme. Ni yang kita takut. Bila mana anasir liberalisme datang, ism yang macam ni, tuan-tuan, kita takut. Sampai aurat pun orang tak kisah dah. Adakah ini suatu dosa besar? Tak menutup aurat. Sebab
liberalism tadi, liberalisme datang, ism yang dianggap mudah. Alah, tak tutup aurat ni kacang dia macam khafif tadi, macam najis mukhafafah, senang je cuci, itu hal je. Ini pandangan. Jadi kerana itu kita nak kena ambil pandangan Allah bila kata ini tetap hukumnya haram. Orang yang menghalalkan sesuatu yang haram berdosa besar, orang yang mengharamkan sesuatu yang halal pun berdosa besar. Janganlah sampai kita lebih takut kepada pandangan manusia, tapi pandangan Allah kita tak takut. Tinggal sembahyang tak takut. Ada dah tinggal sembahyang tak takut. Tinggal Tapi mesyuarat takut. Tinggal mesyuarat. Kadang-kadang tinggal mesyuarat betul. Itu pun dia juga. Dia punya dia drag mesyuarat sampai zuhur nak habis dah, lagi 5 minit nak habis waktu zuhur, nak asar. Ini cara kita takut ni, sebab kalau tak buat mesyuarat ni takut nanti kita punya syarikat ni habis, drop lah, untung tak ada gitu gini. Penting lagi mesyuarat daripada solat. Ini pun ada juga dah. Ini nasihat kita semua ni. Tuan-tuan, maknanya kita nak kena uruskan kehidupan kita dengan cara yang bersifat syar'i. Ya, maknanya kita tak boleh ambil sambil lewa. Kita khawatir takut. Kalau sekiranya itu berlaku, maka malanglah dia. Memang kita kata malanglah orang ni sebab dia mengagungkan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takut ni, mengagungkan manusia dan memuja dunia daripada mengagungkan Allah dan melihat kepada akhirat yang banyak. Jadi orang yang dah biasa dengan dunia ni, dia lebih dekat dunia daripada akhirat da'i, tuan-tuan sekalian. Memang dia punya diri dia kita nak boleh nampak. Dia memang jenis orang yang cuai dan lalai. Jadi sumber pendapatan, sumber kewangan keluarga diri dia pun dia tak kisah sama ada benda tu halal ataupun haram ataupun syubhah, dia tak kira. Jenis orang macam ni, duit dia jumpa 1000 pun dia disapu. Dia tak peduli sebab dia bukan lihat pandangan Allah. Tapi kalau kita pandangan Allah, duit ni duit jumpa, bukan hak kita. Mana boleh ambil? Tu contoh kita ambil. Jadi pandangan Allah itu yang hakiki. Disebut innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah pakar melihat di atas apa kerja yang kamu buat. Hati ni yang kita ada dalam hati ni, pagi ni lepas daripada tanyalah ustaz, kita nak buat apa? Sarapan pagi nasi lemak. Allah tahu kita nak sarapan pagi nasi lemak. Dalam hati ni Allah tahu dah, bayangkan. Itu yang kita takut tu. Betul sembahyang macam mana, lalai kecuai. Allah tahu orang yang khusyuk macam mana, orang yang lalai sembahyang macam mana. Jadi perkara ni kita ambil balik tadi pandangan Allah, dan syarat bila mana tadi nak ambil pandangan Allah terlebih dahulu. Kalau tidak ada iman yang kuat, tidak ada iman yang kukuh, maknanya akan tergugat, susah. Kerana itu kukuhkan iman kita dengan amalan zikir, baca Quran, majlis ilmu nak kena istiqamah, semayangnya kena buat sungguh-sungguh. Baru kita nampak terkesan daripada apa yang kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang kedua disebutkan tadi, ya. Apa dia tadi? Teguran hanya dilihat melalui zahir seseorang tu baru dikira warak. Insya-Allah tabarakallah. Bila mana kita kadang-kadang ialah orang menegur ni, ya. Pilih-pilih orang kan. Dia macam itulah, ya. Dia susah kadang-kadang seseorang tu nak menerima teguran seseorang. Sebab apa? Faktornya ego. Ego dalam hati jiwa. Dan kadang-kadang dia hanya percaya, yakin hanya orang-orang tertentu saja tadilah. Oh, dia sifat, nampak sifat dia ni orang yang aku boleh terimalah. Maknanya nampak warang, alim. Takkan dalam keadaan kita ni nak kena terima teguran semua datang daripada orang yang hebat, ulama-ulama. Tapi ustaz-ustaz, alah ustaz, Ustaz kampung dah kata. ulang ustaz kampung, ustaz mi Maggi, macam-macam lah kan. Itu contohlah. Ilmu setara mana nak tegur orang. Macam tu dah. Sedangkan tadi kita ambil konsep apa dia amar ma'ruf nahi mungkar. Dia ni bukan kira orang. Maknanya orang tu sekalipun dia tidaklah sehebat mana akhlak. Dia bukanlah orang yang alim, bukan orang yang digelar ustaz. Tapi teguran itu kita boleh terima kenapa? Dia bercakap sesuatu yang khair, yang baik. Kenapa tidak kita nak terima teguran? Sedangkan Islam suruh tadi watawassaw bil haq. Berpesan-pesan menyampaikan kebenaran. Tiba-tiba kita tengoklah orang ni, kita jangan simpan begitu keadaan. Kalau hidup ni hanya orang tertentu saja, sampai peringkat mak bapak aku tak boleh terima teguran. Dia siapa dia mak bapak aku ni? Contoh sampai mak bapak pun dia boleh pelekeh macam tu. Allah. Yang ni kita takut. Jadi artinya teguran ataupun seruan untuk buat baik, kemudian mencegah kejahatan, kemungkaran ni sebenarnya wajib pada setiap orang Islam.
Bila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalau tidak, kita imannya cacat, kita Islamnya jadi cukup kurang, dan kita nampak akhirnya apa yang ada pada kita tidak ada value, tidak ada nilai. Dan kita menjadi seorang yang keanaan. Maknanya kita ni orang yang takabur. Kita je yang betul, orang lain tak betul. Kita akan jadi macam tu. Penyakit ni tuan-tuan, sindrom ni, akhirnya dia tengok orang semua tak betul. Dia akan jadi betul. Sebab orang ni susah nak menerima teguran. Orang yang ni susah nak menerima suatu yang dikatakan satu kesilapan. Kita kena mengaku. Yang ketiga akhirnya, penagih dadah tadilah. Artinya memanglah masyarakat kita kadang susah nak menerima orang yang dah berubah. Tapi sebenarnya kita kena raikan mereka, bahkan kita bimbing mereka. Itulah yang terbaik. Islam mengajar begitu. Walaupun dosa dia lebih banyak, tetapi keampunan Allah lebih besar daripada dosa yang dilakukan. Allahuakbar. Allahumma salli ala sayyidina. Peranan yang perlu kita mainkan untuk kita soalan ketiga tu, insya-Allah kita akan bahas dengan lebih lanjut selepas ni Ustaz. Bekas penagih dan juga banduan dan mereka yang pernah melakukan kesilapan dalam hidup, tersalah memilih jalan. Insya-Allah kita nak berehat seketika. Saudara jangan ke mana-mana, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, tidak kira walau di mana jua anda semua berada. Mudah-mudahan kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Dengan harapan dan juga doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan negara kita khususnya dan juga seluruh dunia kembali pulih daripada pandemik COVID-19. Dan kita masih lagi Ustaz berbicara topik umat terbaik dalam bab akhlak, umat terbaik. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Halim Din, dan kita nak teruskan lagi Ustaz dengan perbincangan ataupun soalan yang ketiga sebenarnya tadi yang diajukan di sahabat kita, bagaimana semangat dan juga peranan yang perlu dimainkan untuk mereka-mereka yang pernah melakukan kesilapan dalam hidup, bekas penagih, banduan dan sebagainya. Dan kita nak gabung dengan soalan ni Ustaz, kalau boleh dengan izin Ustaz. Di Facebook yang bertanya, Syazwani Umar yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang dijelaskan, ciri umat terbaik ialah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bagaimana kalau umat ini hanya menyeru kepada ma'ruf kerana ia lebih mudah dan meninggalkan atau menangguhkan menghalang kemungkaran? Apa kaitannya pula dengan sifat wasatan? Ini surah Al-Baqarah ayat 143. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih yang bertanya. Bila mana disebutkan tadi tentang banduan, masalah. Dan juga penagih dadah yang telah pulih islah. Maknanya mereka dah reform, dah berubah. Dan kita boleh katakan sebagai golongan yang sudah bertaubat lah. Dah bertaubat kepada Allah daripada perbuatan maksiat dan mungkar. Islam meletakkan suatu perubahan manusia daripada maksiat kepada ibadat. Bila mana orang itu sudah berhijrah, yang disebut berhijrah daripada satu keadaan yang tidak baik kepada satu keadaan yang baik, maka kita kena terima tuan-tuan. Kan itu Nabi SAW, bila mana kalangan musyrikin, daripada kalangan mereka yang pernah buat macam-macam pada Nabi. Kita tengok Abu Sufyan bin Harbi, kemudian isterinya Hindun, apa yang dia tak buat pada Nabi. Apa dia tak kata pada Nabi dalam perang Uhud. Hindun tu sampai belah dada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian keluarkan hati jantung kunyah. Kita kata tak berperi kemanusiaan, dah mati, tetapi dibuat macam tu sekali. Akhirnya nampak bagaimana Abu Sufyan, Hindun, hijrahnya mereka daripada musyrik kepada muslim. Ada Nabi halau mereka, ada Nabi berdendam? Tidak. Nabi menerima. Nabi menerima keislaman Abu Sufyan bin Harbi dan juga isterinya Hindun yang pernah buat zalim. Tak tahulah nak kata apa da'inya tuan-tuan. Paling zalim lah kita kata. Orang yang dah mati, dia ambilnya hati jantung dia kunyah. Tapi Nabi akhirnya menerima Islam daripada Abu Sufyan bin Harbi, Khalid ibn Walid. Begitu juga pada tahun yang sama dalam peristiwa Fath Makkah, menerima Islam Khalid ibn Walid. Nabi sikit pun tidak menyimpan dendam. Ertinya kita ambil itulah caranya. Bila satu orang yang dah berubah, orang yang dah hijrah, sepatutnya kita raikan ahlan. Kita kata selamat datang. Ya, dan kitalah yang bimbing mereka sebagai kita kata pada lanjutan susulan. Dorong kita dia. mendorong. Kita mengajak mereka. Ini tugas kita tadi. Ya da'u tadi. Maknanya kita mengajak lagi. Sebab kita tahu
Kalau sekiranya mereka ni dibebaskan tadi, kalau tak bercampur dengan orang yang baik, takut khawatir ni naik tuan-tuan sekalian. Dia akan balik, dia akan U-turn balik. Yang ni kita takut. Dosa tak kita. Ya. Betul. Sedangkan dia orang kampung. Dia anak jati kampung. Bahkan jiran lagi naik. Tapi kita tak pernah pun bertanya apa khabar apa dia Rizwan umpamanya, apa khabar Malik. Ya. Kita kena raihkan. Jangan bila kadang-kadang naik, yalah setengah-setengah orang tua ni bila datang orang muda di surau. Orang barulah kita kata. Dia tengok atas bawah. Dia tengok ni macam ni daripada planet Marikh ke, daripada planet Zuhal ke, alien ke. Dia jadi macam asing. Orang tu jadi tak selesa. Orang kita patut bila masuk Assalamualaikum. Kita bagi salam rakyat. Assalamualaikum. Apa khabar Malik? Lama dah tak pernah jumpa ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita peluk dia gitu. Yang sebagai orang tua ni kita sayang anak muda. Rasa dihargai. Ya. Maka yang muda akan hormati orang tua. Itu contoh. Jadi kita dengan jirannya macam tu juga. Tak boleh kita biarkan mereka dalam keadaan terus. Jadi maksiat jahat, jahat. Tak kisahlah penagih dadah ataupun banduan. Jangan kita jawai, jangan kawan ni banduan. Dia dah selesai dah hukuman di penjara. Kalau ikutkan hukum Islam ni, kalau dunia ni dah selesai, katakanlah zina, dia dikenakan sebatan 100 rotan yang dinamakan az-zani ghair muhsan. 100 sebat, dia dah kena di dunia, akhirat selesai tuan-tuan. Yang mana lelaki ataupun wanita penzina az-zani muhsan, dia melakukan zina, tetapi akhirnya dikenakan farajmun haqqun ala man zana idza kana muhsinan idza qamatil bayyinah aw hamlun aw i'tiraf. Hadis sahih. Maka Nabi kata rejam sampai mati kepada penzina yang sudah berkahwin. Ketika Ma'is bin Malik mengaku depan Nabi, 3 kali pengakuan Ma'is bin Malik, ya Rasulullah, ana azani muhsan, thalatha marrah. 3 kali mengaku aku penzina yang sudah berkahwin. Ya betul wahai Ma'is. Ya. Akhirnya dia dikenakan hukuman rejam sampai mati dah. Kemudian Nabi kata, dakhala jannah. Ma'is ni masuk syurga. Sahabat tanya, zina pun masuk syurga ya Rasulullah? Ya, Nabi kata sebab hukuman di dunia selesai. Settle hukuman dunia, akhirat lapang. Kita ni yang berzina, Allah tutup aib kita. Belum lagi kita dikenakan hukuman yang sebenar. Jangan ingat kita boleh seronok, aku walaupun 20 tahun dulu dah ni. Walaupun 30 tahun dulu. Zina kita buat. Kita tak kena hukuman yang sebenar di dunia. Akhirat besok. Kerana itu, bila mana kita tak terima taubat orang, perubahan orang, hijrah orang, kita kena tengok diri kita. Aku pun banyak maksiat. Cuma Allah ni protect, lindung aku, hidden daripada orang tahu itu je. Aku pun lebih jahat daripada dia mungkin kali. Tapi nasiblah aku ni kira Allah bagi, mungkin suruh bertaubat lagi apa semua, tapi dia dah disebarkan. Jangan kita terlalu, orang kata apa dia, tengok kita jadi macam terlalu prejudis lah. Semuanya jahat. Tidak memberi keuntungan. Baik dunia ataupun akhirat. Arti jawapan tadi, kita kena raihkan mereka. Yang kedua yang disebutkan tadi, seru kepada kebaikan tapi kemungkaran dia takut nak buat risiko yang mungkin berlaku. Dia orang yang hanya mengambil satu je. Dia tidak ambil dua. Sebab saya kata dah tadi, pasangan. Betul. Bila disebut amar ma'ruf, maka mesti nahi mungkar. Yang disebut di dalam Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang lelaki beriman, orang perempuan yang beriman, dia menjadi penolong, membantu di antara satu sama lain. Dan mereka juga, kata Allah, hendaklah melakukan kebaikan, menyeru kebaikan. Yang kedua, mereka mencegah kemungkaran. Tak boleh hanya kebaikan saja ditinggalkan kemungkaran. Kerana itu berlakunya gejala sosial, akhlak runtuh, kemudian kebobrokan akhlak. Sebab hari ni payah kita nak tegur kejahatan orang yang... Sebab kita kadang-kadang fikir gini dah. Ya kita rasa aku nak tegur orang. Aku pun banyak juga dosa yang aku buat. Aku nak tegur dia, aku tak berani. Aku lebih jahat daripada dia. Jadi kadang-kadang jadi macam tu. Betul. Kita jadi takut. Kita jadi takut nak tegur kemungkaran yang berlaku. Sebab kita tahu lah aku bukan baik sangat. Bukan soal tu. Biar kita tegur orang tu yang dia buat jahat, maksiat. Dalam masa yang sama kita pun ada buat maksiat. Maka dengan teguran berterusan, secara tak langsung kita tegur diri kita. Betul. Oh aku tegur orang, aku pun macam tu juga. Maknanya kita bangkit sama-sama, seiring sejalan. Jangan kita buat baik, memang hebat dah kita kata. Dengan serban macam Wali Songo kita kata. Dengan janggut merelung. Tapi bila mana nahi mungkar ni tak terdaya dia. Jadi cacat tuan-tuan. Islam tu jadi cacat. Kerana itu ada mereka puak yang tadi mencegah kemungkaran. Menyeru kebaikan saja, mencegah kemungkaran.
Itu ikut bil hikmah, dengan cara yang dia mampu. Kalau mampu dengan kuasa tadi. Kalau mampu dengan tangan, dengan dengan mulut, dengan mulut, bilisan. Kalau tak mampu juga, Nabi kata, ni hati. Kalau hati pun tak mampu juga, kalau hati pun tak nak juga, ingat satu pesanan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini asar. Kata Abdullah bin Mas'ud, halaka man lam ya'rifu qalbuhul ma'ruf wa yankiru qalbuhul munkar. Apa maksud? Ini bukan hadis, asar. Maka kata Ibnu Mas'ud, binasalah orang yang hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran Allah. Kata sahabat Nabi, maknanya binasa ni, kita kata hancurlah, habislah kamu. Sebab kamu tak kenal ma'ruf dan kamu tak cegah mungkar. Sekalipun kamu buat ma'ruf tapi kamu tak cegah mungkar pun macam tu juga. Dia jadi tak seimbang. Jadi jangan hanya kita ambil sebelah sahaja, sebelah lagi kita tinggal. Dia jadi tak seimbang. Mesti amar ma'ruf jalan, nahi mungkar jalan. Setidak-tidak pada diri, pada keluarga, juga pada jiran dan seumpama dengannya. Dan yang ketiga tadi tentang umat yang wasatah. Macam mana kita nak kaitkan dengan apa yang disebutkan tadi dengan umat yang wasatah. Ertinya umat yang bersederhana. Dalam keadaan bersederhana, bukan maksud kita liarkan, bebaskan perkara-perkara maksiat ini terus berlaku, tuan-tuan. Tetapi umat wasatah ini, mereka bertindak atas perintah Allah, dan kalau sekiranya larangan itu, mereka bertindak juga untuk mencegah segala jahat mungkar pada diri, pada keluarga dan juga kepada seluruh masyarakat Muslim. Baru kita nampak yang disebut sebagai umat yang wasatah, umat yang sederhana, umat yang dipilih oleh Allah sebagai khair ummah. Kalau tidak, maka kita tempang dan kita tidak menjadi golongan, kumpulan yang berada dalam Islam yang disebutkan tadi yang terbaik. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu penjelasan yang cukup menarik daripada yang bagi Ustaz. Satu amanah, tanggungjawab yang perlu kita pikul, bebanan, tugas yang perlu sama-sama kita jalankan, yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira 2 jam kita berlayar dalam samudera ilmu, membicarakan topik akhlak umat terbaik. Kita dah sampai di penghujung rancangan. Minta Ustaz tutup dengan sedikit doa ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشفه غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Ustaz Salim Din atas perkongsian 2 jam bersama dengan kita untuk topik akhlak umat terbaik. Saudara sedang penonton, jangan lupa untuk terus mengikuti dan menonton Tanyalah Ustaz pada esok hari dengan topik esok iaitu hakikat syukur dan sabar dalam pengajian hadis bersama dengan moderator Da'i Azrin dan juga panel yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz dan menyokong kami dan mendoakan yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih atas tontonan anda. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.